Industri sawit negara bakal menerima khabar positif berhubung pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO daripada Kesatuan Eropah EU dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata, kepimpinan EU dijangka mengiktiraf MSPO sebagai antara proses dalam pengauditan Peraturan Produk Bebas Penerbangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR selewat-lewatnya Jun depan. Pengkabaran baik itu menurutnya telah dikongsikan oleh delegasi EU kepada beliau setelah mengadakan sesi sumbang saran di negeri ini sejak Rabu lepas. Bagi melihat potensi pelaburan di Sarawak, semua negara-negara Eropah yang dibuat di Sarawak selama 5 hari, di mana mereka mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan TYT Negeri Sarawak, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Premier dan juga hari itu session dengan kami untuk melaporkan apa hasil daripada brainstorming mereka, iaitu mereka melihat bahawa potensi besar untuk pelaburan di negeri Sarawak. Mereka melihat bahawa PCDS yang dibangunkan itu sama ada dalam konteks digital economy, green energy, the new transition, merupakan satu peluang di mana EU boleh memberi sumbangan dari segi pelaburan dan mereka amat berminat. Pada Mei tahun lepas, Fadilah pada ketika itu memegang portfolio Menteri Peladangan dan Komuniti mengadakan lawatan rasmi serta misi perdagangan ke Brussels, Belgium bagi menjelaskan pendirian negara-negara anggota Majlis Negara-Negara Pengeluar Sawit CPOPC mengenai pelaksanaan EUDR. Sebagai ahli CPOPC, Malaysia komited untuk terbabit secara aktif dalam platform berkenaan dan meneruskan agenda menentang kempen negatif negara barat terhadap minyak sawit. Menteri Perolehan Tenaga dan Transformasi Air itu berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan penyerahan geran tahunan berjumlah RM255,000 kepada 83 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Parlimen Petrajaya di Kuching pada Sabtu. Terdahulu semasa berucap, beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya menyatakan bahawa beliau akan mengadakan satu perjumpaan bersama kesemua JKKK di bawah parlimennya termasuk wakil-wakil setiap kampung yang sering mengalami banjir bagi membincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah banjir di kawasan berkenaan. Di samping itu, beliau turut berpesan kepada semua JKK untuk terus memikul amanah dan tanggungjawab dalam memastikan kemajuan serta keselamatan di kawasan masing-masing.